Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. InsyaAllah pada pagi ini kita akan baca sedikit dari ayat suci Al-Quranul Karim dari surah Al-Hijr, bermula dari ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ. Panjang. وَلَقَدْ آتَيْنَا لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, kasih, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita dalam apa jua bentuk kehidupan. Ada yang Allah anugerahkan kenikmatan dan ada yang Allah anugerahkan kesakitan. Ada yang Allah anugerahkan kekayaan dan ada yang Allah anugerahkan kefakiran. Semua yang Allah bagi itu anugerah. Bila kita berbaik sangka kepada Allah, jadilah dia anugerah. Ada orang tanya, kenapa Allah Ta'ala ciptakan benda yang buruk? Sebagaimana Allah ciptakan babi ke, Allah jadikan penjahat dan pencuri. Ada banyak hikmah.
Bila Allah Ta'ala buat sihat, Allah juga buat sakit. Pertama, Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Bahawa kekuasaan Allah ni, dia boleh buat sesuatu dan lawan kepada sesuatu tersebut. Jadi pertama nak menunjukkan kekuasaan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkehendak untuk menguji manusia. Dan di saat manusia diuji, dia diberi kebebasan memilih. Kalau ada benda buruk baik je, manusia nak pilih hak buruk, tak ada. Kan? Jadi Allah cipta sesuatu yang buruk tu untuk manusia ni memilih antara kebaikan dengan keburukan. Kalau tak ada keburukan, manusia tak boleh buat pilihan dan tidak akan diuji. Yang ketiga, kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak menyempurnakan, sempurna dah nama dia, tapi nak suruh manusia ni kenal dia dengan nama-namanya yang Maha Pemurah, Penyayang, Pengasih, Penyembuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ciptakan keburukan supaya manusia kalau yang berdosa minta ampun dengan Tuhan yang Maha Pengampun. Kalau yang rasa susah, minta rahmat dengan Tuhan yang Maha Merahmati. Dan begitulah seterusnya. Allah juga bagi keburukan dan kesakitan ini untuk kafarahkan dosa. Kafarah dosa. Jadi rahsia Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni banyak. Dalam apa juga yang Allah Ta'ala takdirkan, kita sebagai hamba baik sangka kepada Allah. Malah di saat kita diuji, sebenarnya Allah nak anugerahkan kita pelbagai bentuk ibadat yang tak ada pada orang yang tidak diuji. Ibadat sabar, redha, baik sangka dengan Allah, doa dan seumpama dengannya. Jadi begitulah kita. Alhamdulillah, sempat balik baru ni ziarah pakcik saya. Dia kena kanser tahap 4 dah. Kita pergi ziarah dia, memang ada sedikit keuzuran lah. Tapi tengok Allah ni dia uji orang yang layak. Dengan sabarnya dia, dengan isteri dia sanggup penci awal untuk jaga dia. Jadi nurse peribadi lah. Bila dia pun happy boleh serve suami dia, dia boleh jaga. Allah ni uji si orang yang dia tahu dah. Jadi dengan hadirnya ujian itu, datangnya sifat redha, sabar, baik sangka dengan Allah, tawakal, doa, berharap. Semuanya itu adalah ibadah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang datang dalam hidup kita, kita syukuri. Alhamdulillahi ala kulli hal. Hari ini kita baca dari ayat 85. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya, melainkan dengan cara yang sungguh layak dan berhikmah. Semua Allah ciptakan tu ada kebenarannya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Tidak kami jadikan, hatta kalau kita kata ular pada kita memudaratkan, ular pada kita memudaratkan, tapi pada sebahagian binatang yang lain dia memberi manfaat. Dan ada sebab Allah ciptakan dia begitu. Kalau tak ada dia, ekosistem pun mungkin tak akan berlaku dengan baik. Kita pernah cerita tentang unta yang sakit. Ingat tak? Unta sakit him. Nama penyakit itu him. Him ni nama arah.
Kalau bahasa orang putih him ni dia. Nah, hi dengan him kan. Ni him ni fasharibuna syurbal him. Orang ahli neraka ni akan minum air panah yang menggelegak dalam neraka tu seperti unta yang kena penyakit him. Unta him ni penyakit dia akan minum tak berhenti minum. Sampai dia kembung perut dan kemudian boleh menyebabkan dia mati. Padahal dia tahan tak minum air. Jadi lagi banyak dia masuk. Lagi banyak tubuh dia simpan air. Jadi memudaratkan dia. Cara dia, ubat dia ialah ada sejenis ular yang berbisa kat padang pasir tu. Bunuh ular tu. Ambil ular tu, masukkan dalam mulut unta tu. Bisa yang ada dekat ular tu boleh menyembuhkan sakit dia. Ubat tradisional orang Arab dululah. Jadi nak sebutnya, ular pada kita mudarat. Tapi pada sebahagian tempat, dia jadi ubat. Malah venom di bisa dia tu, orang kutip, orang buat apa, macam-macam lah teknologi boleh dibangunkan. Jadi sebab itu Allah Ta'ala ni dia kata, tidak ada yang diciptakan di langit dan bumi ni melainkan ada tujuan dia. Kalau binatang sekecil lalat ada tujuan, binatang seperti ular ada tujuan, manusia lagilah, lebih lagilah. Tujuan kita lebih besar lah daripada tujuan lalat ke, nyamuk ke, ular ke dan seumpama dengannya. Tujuan kita lebih besar daripada itu, iaitulah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna sa'ata la'atiyah, sesungguhnya hari kiamat itu tetap datang. Hari kiamat itu tetap datang. Oleh itu biarkanlah golongan yang kafir biarlah golongan kafir yang mendustakanmu itu wahai Muhammad, serta layanlah mereka dengan cara yang elok. Okey. Jadi Allah Ta'ala kata hari akhirat pasti akan berlaku. Cuma kalau orang musyrikin menyakiti kamu, layan je lah. Layan dia sudah apa? Layan tu tahan. Orang nak kata apa? Tahan. Kana hadza qabla al-qital, dan ayat ini diturunkan sebelum daripada perintah jihad. Sebelum daripada perintah jihad. Dekat ayat ni turun di Mekah. Tapi ayat jihad turun di Madinah. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Jadi layan orang kafir tu. Sebab apa? Bukan kita nak biarkan dia, tak. Sebab kita banyak lagi urusan. Jangan layan sangat orang kafir tu. Dia memang memusuhi agama kita. Layan dia, siapa tak kerja buat kita, layan. Allah Ta'ala kata, inna sa'ata la'atiyah. Kiamat tu pasti berlaku. Nanti sampai hari akhirat dia akan tahu juga. Jadi kalau dia lawan Islam, layan sajalah. Cuma jangan pun sampai kita ni tidak mempertahankan agama kita. Kan ayat ni sebelum turunnya jihad. Bila dah ada ayat jihad, maka kita diperintahkan mempertahankan agama. Cara mana? Dengan lisan ke, dengan kekuasaan ke, dengan senjata ke, yang itu terpulang kepada keadaan masing-masing. Jangan nama jihad je mesti angkat senjata, tak. Dengan lisan pun boleh jadi. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang menciptakan sekalian makhluk, dan dialah juga yang maha mengetahui. Walaqad atainaka, dan kami telah menganugerahkan kepada kamu. Sebut bab anugerah ni, antara anugerah besar kepada kita adalah Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal masani
wal Qur'anal azim. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaannya. Ayat ini menunjukkan Al-Quran ni adalah nikmat yang besar kepada kita, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya. Dan Allah Ta'ala sebut 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang dan seluruh Al-Quran yang amat besar. Apa dia 7 ayat yang diulang-ulang? Apakah dia ayat lain daripada Quran ataupun dia sebahagian dari Al-Quran? Jawapannya sebahagian dari Al-Quran. Kerana Allah Azza wa Jalla menyebut yang khusus dari yang umum. Okey. Macam kita katalah kita ada 6 buah kereta. Saya suka belakang kereta saya. Terutamanya kereta Volkswagen contohnya. Kita sebut Volkswagen tu kita khususkan padahal dia sudah termasuk saya sayang semua kereta saya tadi. Contohnya tu. Bila Allah Ta'ala sebut kami anugerahkan kepada kamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran. 7 ayat yang diulang-ulang tu sebenarnya termasuk dari Al-Quran. Allah khususkan dia. Cuma apakah dia tu? Ada 2 pandangan dari kalangan ulama. Disebut dalam tafsir 2 pandangan. Yang pertama 7 surah panjang. 7 surah panjang iaitulah surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan Yunus. 7 kan? Pandangan ini dari pandangan Ibnu Abbas, Sa'id Ibnu Jubair. Okey. Pandangan yang kedua riwayat Ibnu Abbas juga, tapi ini juga diriwayatkan dari Ali, Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, iaitulah Al-Quran. Al-Quran itu dipanggil sebagai sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah malah terdapat dalam riwayat Al-Imamul Bukhari yang menyatakan nama Al-Quran itu adalah As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Di mana datang riwayat dari Abi Sa'id Ibnul Ma'la. Dia berkata Nabi SAW, lalu waktu aku sedang salat, falam atihi hatta sallaitu. Nabi panggil aku, cuma aku tak pergi sehinggalah aku selesai salat. Lepas tu Nabi tanya, kenapa kamu tak datang tadi? Dia kata, aku sedang salat. Padahal Nabi baca, bukankah Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasul apabila dia memanggil kamu. Jadi kalau Nabi panggil, kena dengar. Lepas tu Nabi kata, nakkah kamu aku bagi tahu satu surah dalam Quran yang paling besar? Paling besar, surah paling agung dalam Quran. Sebelum daripada aku keluar dari masjid, okey, kemudian Nabi pun bila nak keluar tu, sahabat ni tanya, ingatkan kepada Nabi, hak Nabi janji nak bagi tahu surah yang teragung dalam Al-Quran.
Nabi pun jawab, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul mathani. Dialah surah Al-Fatihah, itu surah alhamdulillahi rabbil alamin, dialah as-sab'ul mathani. Jadi Al-Fatihah ni anugerah besar yang Allah Ta'ala khususkan daripada Al-Quran. Al-Fatihah adalah surah yang teragung berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidaklah menolak kebaikan surah-surah lain, termasuk tujuh surah yang panjang tadi pun disebut surah yang utama kerana di dalamnya adanya perumpamaan, hukum hakam, cerita, undang-undang, peraturan, khabar dan juga pengajaran, ibrah. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, la tamuddanna 'ainai, janganlah engkau menujukan pandanganmu serta menaruh hati kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada golongan di antara mereka yang kafir itu. Dan janganlah engkau merasa duka cita terhadap mereka kerana mereka tidak beriman dan tidak dapat menguatkan Islam sebagaimana yang engkau harapkan. Dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman sekalipun mereka dari golongan fakir miskin. Jadi Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, pertama, jangan katakanlah la tamuddanna 'ainaika, janganlah engkau tujukan pandanganmu, taruh hati, cemburulah, tertarik dengan kesenangan orang kafir itu. Dalam dakwah tengok-tengok orang kafir lagi banyak harta, jangan cenderung, kena sedar nikmat yang ada pada kita lagi besar daripada nikmat yang ada pada dia. Kalau ada dia ada 30 juta, kita ada 30 juzuk, lagi besar 30 juzuk daripada 30 juta. Hatta kalau dia ada 30 bilion sekalipun, 30 juzuk Al-Quran lebih besar daripada 30 bilion dan lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Okey? Jadi jangan cemburu. Dan janganlah engkau berduka cita kalau mereka tidak beriman. Relaxlah. Okey? Wakhfid janahaka lil mu'minin, dan tundukkanlah dirimu, merendah diri kepada orang-orang yang beriman. Wa qul inni anan nadhirul mubin, dan katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi kerja Nabi ni bagi peringatan, kalau orang tak nak beriman, itu jangan kerja Nabi. Dan jangan kamu cemburu tengok harta mereka, jangan pula kamu bersedih hati. Okay? Apa yang Allah Ta'ala bagi, alhamdulillah. Tapi kita kena sedar nikmat iman dan Islam yang ada pada kita ni jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kama anzalna 'alal muqtasimin, sebagaimana kami turunkan Alkitab, kitab-kitab kepada orang yang bersumpah, orang yang berbahagi-bahagi. Di sini disebut al-mutahalifin, orang yang bersumpah. Quran ni kami dah turunkan, ataupun kitab-kitab kami turunkan kepada, disebut orang yang membahagi-bahagi. Tapi dalam tafsir disebut orang yang bersumpah bahawa mereka tidak akan mengikuti para nabi, mereka akan mendustakan mereka, dan mereka akan menyakiti para nabi. Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak percaya kepada nabi. Jadi sebagaimana Quran itu turun kepada orang beriman sebagai peringatan hari akhirat,
Quran juga turun kepada orang-orang yang bersumpah untuk tidak dengar dakwah Nabi ni, sebagai bukti keimanan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita berhenti setakat tu ayat 90. Kita akan sambung pada ayat yang ke-91 insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.